62 hari kemudian, hukuman mati dijalankan ke atas Hugh Gill atas pembunuhan yang dia tak buat. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat datang ke Hari Semalam. Pernah tak korang kena tuduh atas kesalahan yang bukan korang buat? Selalunya benda ni jadi dalam adik-beradik lah. Kalau pasu pecah, abang yang buat, adik kena tuduh. Tak pun adik yang buat, abang kena tuduh. Selain pasu, Tupperware pun boleh jadi hal juga. Padahal orang lain yang hilangkan, orang lain yang kena tuduh. Tupperware ni jangan buat main. Confirm kena sesah kalau hilang. Kalau tuduh-menuduh antara adik-beradik ni, biasalah. Dah besar, so cerita balik boleh gelak-gelak. Tapi macam mana kalau kena tuduh atas kesalahan yang korang tak buat dan dihukum dengan hukuman yang teramat sangat berat? Aku nak cerita beberapa kes orang kena hukum bukan atas kesalahan dia. Dia tak salah pun. Tapi kan, tak salah dan tak kena hukum kalau korang tekan butang subscribe dekat bawah, like, share juga dan tekan butang notification dekat bawah tu. Pada tahun 1991, Gregory Counts yang berusia 19 tahun dan Van Dyke Perry yang masa tu berusia 21 tahun ditahan polis sebab dituduh menculik dan merogol seorang wanita di New York. Wanita tu beritahu polis yang mamak dua orang ni yang buat dia, yang culik dan rogol dia. Tapi Gregory dengan Van Dyke ni tak mengaku bersalah. Dia tolak sekeras-kerasnya tuduhan tu. Setelah beberapa tahun, tahu tak berapa tahun? 27 tahun. Pada Mei 2018, barulah Gregory dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Van Dyke ni dah bebas tahun 2001. Sebabnya dia dekat penjara lain dan ada orang jamin dia keluar. Gregory tu kena hukuman penjara 48 tahun. Diorang ni tak terbukti bersalah sebab tak ada langsung kesan DNA diorang yang polis jumpa, baik kat tempat kejadian yang katanya wanita tu dicolik dengan diorang, mahupun kat badan wanita tu. Dan ini aku geram. Yang suruh perempuan tu bagi tahu polis Gregory dengan Van Dyke yang colek dia adalah boyfriend dia masa tu. Sebabnya boyfriend dia ada hutang dengan dia dua orang ni. Tahun 1975, seorang lelaki pemilik kedai runcit dirompak dan dibunuh dekat Ohio. Dalam kes tu, 3 lelaki ditahan polis. Kwame Ajamu, 17 tahun, Willie Bridgman, 20 tahun dan Ricky Jackson, 19 tahun. Kenapa kena tahan? Ada seorang budak lelaki yang berusia 12 tahun masa tu bernama Eddie bagi tahu polis yang dia nampak 3 orang mamat ni yang melakukan hal tu. Maknanya yang rompak dan bunuh lelaki pemilik kedai runcit tu. 3 orang ni tak mengaku. Tapi polis tetap hukum diorang. Awalnya, diorang dihukum mati dengan diletakkan ke kerusi elektrik. Tapi ditukarkan kepada penjara seumur hidup. Setelah 39 tahun, pada tahun 2014, diorang bertiga ni bebas dan dinyatakan tidak bersalah. Sebabnya memang tak ada apa-apa bukti yang melibatkan diorang. Dan budak yang pernah beritahu polis masa umur dia 12 tahun, so sekarang ni 2014 ni dia dah besar lah. Rupanya dia mengaku yang sebenarnya dia tak tahu pun apa jadi masa kejadian tu. Dia main cerita je, main lepas je cakap dekat polis. Sebabnya dia nak perhatian, kononnya dia bantu polis dalam menjalankan siasatan. Sebenarnya dia tak nampak apa-apa pun, dia tak tahu pun siapa yang buat. Bayangkan 39 tahun duduk dalam penjara atas kesalahan yang dia tak buat. Kalau kerja, KWSP dah ada beratus ribu babe. Diorang keluar dan bebas daripada tuduhan tu, umur masing-masing dah 60 lebih dah. Diorang dibayar pampasan oleh kerajaan US sebanyak 4.1 juta US dollar. Namun, apalah erti duit dengan 39 tahun yang dah terbuang?
1975 juga, seorang gadis berusia 14 tahun dirogol dan dibunuh dekat bandar New York. Polis tahan remaja lelaki berusia 17 tahun 4 hari selepas kejadian. Keith Bush ditahan dan dituduh melakukan perbuatan pembunuhan tu. Sampai balai, dia tak mengaku. Tapi dia dipaksa mengaku. Dia diberi surat untuk ditandatangani yang rupanya surat tu adalah surat pengakuan. Dia juga dipaksa mengaku secara lisan dalam mahkamah dan dia dihukum penjara 33 tahun. Dia bebas pada tahun 2008. Tapi lepas bebas dia tak berhenti kat situ je. Dia nak bersihkan nama dia dengan nama keluarga dia. Pada tahun 2019, Keith Bush akhirnya dinyatakan tidak bersalah sebab tak ada bukti juga yang mengaitkan dia masa kejadian tu. Dan ada bukti yang dia disuruh tanda tangan surat pengakuan tadi tu. Dia juga diberi pampasan sebanyak 16 juta US dollar. Kisah ni menarik. Pada tahun 1973, Joseph Sledge dipenjarakan atas kesalahan mencuri. Dia dipenjarakan selama 4 tahun. Namun, pada tahun ketiga dia dipenjara, tahun 1976, Joseph nekat melarikan diri. Cara dia lari simple je, panjat pagar je. Yelah, penjara dulu kan, sistem keselamatan pun belum canggih. Tapi, time dia lari tu, tempoh masa yang dia lari tu, ngam-ngam pula masa tu ada kejadian pembunuhan. Seorang ibu dan anak dibunuh kat rumah dia orang. Rumah tu pula dekat-dekat je dengan kawasan penjara tu. Lebih kurang 10-20 km je. Polis pun teruslah suspek Joseph ni yang buat. Dah ngam-ngam time tu pula dia lari daripada penjara. Memang tengah jadi buruan banduan lagi lah. Cari punya cari, jumpa. Kena tahanlah balik dia masuk penjara dan dituduh melakukan pembunuhan tu. Walaupun dia tak mengaku, polis tetap tahan dia. Polis tetap hukum dia. Siasat punya siasat setelah 37 tahun. Tak ada sebarang bukti yang Joseph bunuh ibu dengan anak ni. Dia bebas dari penjara dan tuduhan membunuh tu pada tahun 2014 dengan wang pampasan sebanyak 750,000 US dollar. Kalaulah dia tak lari penjara masa tu, tahun depannya dia dah boleh keluar dah. Tapi itulah. Pada tahun 2001, Larry Schneider dituduh mencabul anak-anak tiri dia. Dia ditahan atas aduan lisan anak-anak tiri dia je. Tak ada bukti pun. Dan dihukum penjara selama 24 tahun. Setelah 15 tahun dipenjarakan, dan selama itu jugalah dia berjuang menuntut hak dia, pada tahun 2015, dia akhirnya terbukti tidak bersalah. Rupanya yang buat tu, yang cabul anak-anak tiri dia, adalah suami kedua isteri dia, bernama Albert Harris. Albert Harris ni memang ada rekod jenayah yang macam mencabul budak-budak, yang perkosa budak-budak sebelum-sebelum ni. Dia juga yang paksa anak-anak tiri dia buat laporan dekat polis yang Larry ni dah cabul diorang. Tapi akhirnya terungkap jugalah kisah yang sebenar. Anak-anak tiri dia pun tarik balik tuduhan tu dan Larry diberi wang pampasan sebanyak 760,000 US dollar. November 1978, seorang wanita bersama dengan anak lelakinya berusia 4 tahun ditemui mati di Los Angeles, California. Craig Collie yang masa tu adalah teman lelaki kepada mangsa ni ditahan dan dijatuhkan hukuman. Awal perbicaraan dia dijatuhkan hukuman mati. Tapi sekali lagi ditukar kepada hukuman penjara seumur hidup. Cerita punya cerita, siasat punya siasat. Setelah 39 tahun, pada tahun 2017, rupanya Craig ni tak bersalah. Bukan dia yang bunuh. Macam biasalah, bau perasan yang kesan DNA dia tak ada langsung masa bedah siasat, baik dekat tempat kejadian ataupun pada mangsa tu. Dia bebas dari tuduhan membunuh masa tu umur dia dah 70 tahun. Masa dia kena penjara tu, umur dia 31 tahun.
Nama dia bersih dan bebas daripada penjara, bebas daripada tuduhan, umur 70 tahun. Aduhai, macam-macam boleh buat, babe. Mac 1944 di Alcolu, South Carolina, Amerika, dua orang kanak-kanak perempuan berusia 11 dan 8 tahun ditemui mati dengan kesan pukulan dekat kepala masing-masing. George Stinney yang masa tu baru berusia 14 tahun ditahan. Sebabnya dia adalah orang yang terakhir jumpa kedua-dua mangsa ni. George ni cakap, budak perempuan dua orang ni tanya kat dia, mana nak cari bunga mepop. George ni beritahulah kat mana. Lepas tu budak-budak tu belah pergi cari bunga tu lah agaknya. Rupanya jumpa-jumpa je dah mati dua-dua budak tu. Sebab dia orang terakhir yang jumpa dua orang budak perempuan ni lah, dia dijadikan suspek utama dalam kes tu. Dan yang tak bestnya, lepas dah kena tangkap, dia dijatuhkan hukuman mati. Dia adalah banduan termuda yang dihukum mati di Amerika masa tu. Dan pada Jun 1944, hukuman mati tu dijalankan dengan diletakkan ke kerusi elektrik. Tahun 2014, sekumpulan penyiasat undang-undang dari Northeastern University School of Law mendapati yang sebenarnya George Stinney tak bersalah. Sebabnya, seperti yang aku dah sebut beberapa kali sebelum-sebelum ni, tak ada bukti dan tak ada kesan DNA atau apa-apa saja yang kaitkan dia masa pembunuhan tu. Dia dihukum mati 1944 tau. 2014 baru terungkap yang dia tak bersalah. 70 tahun kemudian, dah mati pula tu. Pada satu malam di tahun 1996, Hugh Gill, 18 tahun, dalam perjalanan nak balik daripada makan malam dengan girlfriend dia dekat salah satu restoran dekat China lah. Dia jalan kaki, tengah dia jalan-jalan, dia terdengar ada suara perempuan menjerit daripada tandas awam. Terkejutlah dia. Dia carilah mana datang suara tu. Cari punya cari, dia masuklah ke tandas awam punca suara tu datang. Masuk-masuk je, dia jumpa ada seorang perempuan yang dah tak bernyawa dalam tandas awam tu. Ngam-ngam pula masa tu polis sampai. Dia dengan mayat tu je yang ada dalam tandas awam masa tu. Teruslah dia kena angkut pergi balai. Dia disoal siasat selama 48 jam. Dalam 48 jam tu, dia didesak oleh polis China untuk mengaku bersalah. Sudahnya sebab dah tak tahan dah kena desak, tahu je lah kot macam mana polis ni desak. Dia mengaku juga. Padahal dia dah cerita dah apa yang sebenarnya berlaku. Beberapa peguam hakim dalam mahkamah tu tak percaya yang si Hugh Gill ni yang buat. Sebabnya dia orang tahu macam mana polis-polis China ni desak si Hugh Gill ni untuk mengaku. Dan selepas 48 jam tu, Hugh Gill mengaku dan dia dihukum mati. 62 hari kemudian, hukuman mati dijalankan ke atas Hugh Gill atas pembunuhan yang dia tak buat. 9 tahun selepas Hugh Gill ni dihukum mati, pelaku sebenar pembunuhan dekat tandas awam tahun 1996 tu diketahui. Zhang Jihong atau nama panggilan dia The Smiling Killer atau The Smiling Demon adalah seorang pembunuh bersiri yang dah bunuh sebanyak 20 kali dari tahun 1996 sampai tahun 2005. Dia sendiri mengaku perempuan yang dekat tandas awam tu dia yang bunuh dan merupakan mangsa dia yang ke-10. Fikirkan kalau polis-polis tu tak desak si Hugh Gill ni untuk mengaku, pembunuh yang sebenar dah lama dah dapat tangkap. Tapi itulah, niat nak tolong, sudahnya. Yang terakhir, kes Carlos de Luna. Carlos de Luna adalah seorang lelaki berasal dari Texas, Amerika Syarikat yang dituduh telah membunuh seorang perempuan bernama Wanda de Lopez. Dengan menusuk Wanda ni menggunakan pisau 8 inci. Dia ditangkap pada usia dia yang ke-20 tahun pada 4 Februari 1983. Bukan kena tangkap je, dia dijatuhkan hukuman mati.
Sejak hari dia kena tangkap, secara konsisten, dia bagi tahu polis bukan dia yang bunuh Wanda. Bukan dia yang buat. Yang bunuh adalah Carlos Hernandez. Disebabkan nama dan muka yang sama, polis percaya sangat-sangat yang dia yang buat. Berkali-kali dia beritahu, korang kena cari Carlos Hernandez. Carlos Hernandez ni adalah seorang gangster dekat kawasan yang sama yang dia kenal juga. Malam tu, dia, Carlos de Luna ni dengan Carlos Hernandez ni tengah lepak-lepak dekat bar. Tengah lepak-lepak, Hernandez ni nak pergi ke stesen minyak berdekatan dekat kawasan bar tu. Nak beli sesamting katanya. Tapi dia tak balik-balik semula ke bar tu. Carlos de Luna ni pergilah cari dekat stesen minyak yang dekat tu tadi. Yang cakap Hernandez nak pergi tu. Belum lagi dia sampai, dia dah nampak Carlos Hernandez ni bergelut dengan seorang wanita. Dia malas nak masuk campur. Dia macam, biarlah. Dia pun belah, dia pun lagi. Saksi-saksi kat situ nampak Carlos Hernandez ni yang bunuh perempuan tu. Tapi muka, perwatakan, tinggi, saiz badan sama macam Carlos de Luna. Nama depan pun sama kan, Carlos juga dua-dua. Jadinya dialah yang kena tangkap. Berkali-kali dia cerita kat mahkamah, bukan dia, Carlos Hernandez. Yang geramnya, hakim-hakim juri-juri dekat mahkamah tu cakap, Carlos Hernandez ni adalah macam orang bayangan yang imajinasi dia je. Kononnya sebab Carlos de Luna ni nak lari daripada hukuman, kononnya dia buat cerita yang Carlos Hernandez tu ada orangnya. Dia kena tangkap tahun 1983 kan, kena penjara dan tunggu hukuman mati. Tahun 1986, media Texas keluarkan gambar si Carlos Hernandez ni. Sebab dia ni terkenal gangster dekat kawasan tu. Tapi polis tak layan. Dan Carlos de Luna tetap disuntik mati pada tahun 1989. 2 tahun kemudian, Carlos Hernandez ditahan. Sebab kes lain, gangster kan, biasalah. Dan dia mengaku, dialah pembunuh Wanda de Lopez. Itulah tadi saudara-saudari kes-kes orang yang kena tuduh, kena hukum tanpa ada salah. Kalau korang perasan, kes-kes ni bertahun-tahun nak selesai. Sebabnya kalau kes jenayah memang ambil masa yang lama. Ada kes yang dibuka atas permintaan keluarga. Ada juga yang diminta atas tertuduh yang tak bersalah tadi tu. Sedih kan? Hidup hilang bertahun-tahun duduk dalam penjara atas kesalahan yang dia tak buat. Lagi menyedihkan, dah ada yang dihukum mati. Dah mati baru tahu yang dia tak bersalah. Terima kasih untuk korang yang dah tengok daripada mula sampai habis. Jangan berhenti menyokong aku untuk kembangkan channel ni dengan tekan butang subscribe, like, share, tekan juga butang notification, loceng tu, supaya korang tahu video apa lagi yang hari semalam naikkan. Jangan lupa juga follow media sosial yang ada tulis nama Harith Sam Simon. Type je, mesti ada punya. Semoga kita berjumpa lagi di video hari semalam yang lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.